Hai, Assalamualaikum. So, hari ini untuk MH Lifestyle, kita akan bersama dengan penyanyi Ani Mayuni. Hai, Raf. So, hari ni Raf nak bawa Kak Ani pergi main bowling. Bowling. Ya Allah, dah bertahun tak main bowling ni, Dek. Last time main bowling bila? Dah 5 tahun lepas lah. Macam tu. Okey, tapi don't worry, hari ni Raf belanja main Wow. bowling. Tapi kalau Kak Ani kalah, Kak Ani kena belanja makan. Allah, Kak Kak ni kena usaha sampai menang. Yes, Zal. So, jom kita soalan. Jom. Okey, Kak Ani, macam kita tahu, Kak Ani baru habis GV Ya. kan? So, apa perkembangan terbaru Kak Ani sekarang selepas join GV tu? Okey, selepas join GV, Alhamdulillah. Ada job-job yang dah masuk. Kak ni baru lepas syuting sebagai special appearance Okey. untuk sketsa. Lepas tu ada orang panggil akak untuk show-show yang dah datang, yang dah schedule balik kan. Dan dalam perancangan, manajemen akak akan buatkan single album nanti. Ada single album baru. Dan yang terbaru tau, Kak Ani nak bawakan. Sebenarnya kami dalam family GV, peserta-peserta GV sekarang tengah merangka untuk merakamkan lagu raya. Tak lama lagi kita sama Ramadan kan? Kan, betul-betul. So, semua peserta GV akan Semua jumpa. ada. Yes. Kak Ani macam pernah cakap, daripada GV 1 daripada sampai GV 7, Kak Ani memang dah aim nak masuk GV. Saya nak tahu jugalah kenapa Kak Ani memang aim sangat nak masuk GV. Sebab Kak ni tengok masa tu kita masih muda. Sekarang I muda lah, remaja purba. Okey. Kita bersemangat dengan kawan-kawan kita yang ada tu. Kan? Rasa seronoknya itu ada satu saingan yang sihat. Sebab tu bila masuk GV8 ni, akak masuk ni sebagai, akak ambil sebagai satu platform. Sebab mana kan kita PKP 2 tahun. Tak buat apa sepanjang PKP pula. Orang tanya, Kak ni tak ada show, tak ada show. Akak nak jawab apa sepanjang PKP, nak buat show apa dia PKP dia. Jadi sebab tu akak ambil GV ni sebagai mengubat rindu yang orang tanya bila nak show. Bila nak show. Itulah show akak. Jadi akak anggap sepanjang minggu akak dalam GV tu adalah satu persembahan, bukannya bertanding. So, bila akak join GV kan, so kita tengok peserta-peserta lain pun hebat-hebat juga kan? Ya, memang So, semua hebat-hebat, Dik. ada tak rasa macam tercabar juga? Masa mula tu akak fikir tercabar lah sebab budak-budak muda, ada yang muda-muda dan ada juga yang bayi-bayi akak lah kayak gitu kan. Tapi bila fikir balik, tengok masing-masing punya ni, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Itu juga akak terfikir, aku bukan forte aku pun. Aku ni orang tahu aku dandut. Tapi aku cuba bawa forte yang lain. Ya. At least orang tahu aku mampu bawa, walaupun tak wow, tapi akak mampulah Sebagai anak deliver kan. Ya, betul. Macam tu. Tapi persembahan akak Ejelo tu memang TikTok. Ejelo Malaysia. Okey. Kan? Banyak nak sembang tapi nak main bowling dulu lah. Jomlah kita main bowling. Nanti Jom. kita sembang lagi. Jom. Kak Ani, sambil-sambil kita main tu kan? Ya. Raf nak tanya juga lah kan, rutin harian Kak Ani, selalu Kak Ani buat apa everyday? Okey, kalau Kak Ani tak ada aktiviti kerjaya lah yang berkenaan dengan kerjaya, Kak Ani seorang suri rumah, seorang ibu. Seawal 5 pagi akak dah bangun, kerja anak-anak sekolah, buat breakfast diorang. Sebab sekarang kan sekolah SOP, kantin tak buka. Yelah, Kan, betul. so kenalah masak buatkan diorang bekal. So settle hal-hal kerja rumah. Banyaknya buat kerja rumah je dah. So Kak Ani ni memang masak sendirilah. Semua masak sendiri. Tak ada maid lah. Tak ada. Pada program. Hello, ongkos je. Hari nak tak ada idea nak masak apa pak. Grab. Macam tu lah kan. Okey. Saya nak dekat Kak Ani punya Instagram kan. Tengok Kak Ani ni macam kurang share Kak Ani punya live peribadi. Banyak posting sebenarnya kerja. Yes. Show sana sini. So adakah Kak Ani ni kurang untuk berkongsi live Kak Ani ataupun kisah peribadi Kak Ani dekat peminat?
macam ni tau. Sebabnya di awal-awal dulu, masa selepas akak kahwin, akak banyak share tentang life akak di rumah bersama suami dan anak-anak. Di awal-awal dulu. Tapi bila akak fikir balik, kalau kita asyik share kehidupan kita, life kita tu, orang ingat kita dah tak menyanyi, kita dah tak berlakon. Jadi akak ambil inisiatif IG akak tu sebagai satu platform untuk orang tahu yang akak masih lagi dalam industri. Sesekali je akak akan share apa yang akak buat dengan family. Itu pun melalui IG story. Macam itulah. Dekat ni, turn dekat ni. My turn. Macam mana Ya, kalau kena belanja. Okey, I kena menang. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Longkang! Tolonglah. Doakanlah akak, Dik. Akak tak nak kalah, Dik. Kita kena belanja makan, Dik. Tolong, Dik. Aduh. Okay, Shelly. Satu pun tak ada. Sengit lagi. Jahanam. Ambillah. Aduh, poket tak ada, Dik. Poket tak ada nak belanja, Dik. Okey, Kak Ani nak tanya juga lah. Ani Mayuni. Yes. Kan, nama sebenarnya bukan Ani Mayuni. Aisyah Anur Osman. Itu nama isteri Nabi, Dik. Di bawah lindungan Kaabah. Kan? Jadi tak sesuai lah lagu tu. Nama tu letak daripada penyanyi dangdut. Orang nama-nama Aisyah tu lagu-lagu yang relax. Cik Aisyah relax, bertudung macam ni. Kau tengok Aisyah macam ni, Dik. Tapi nak tahu jugalah sejarahnya. Macam mana? Macam ni. Masa syarikat rakaman kat FMC, masa tu dangdut tengah meletup-letup. Dia dulu kan akak kumpulan Sugar. Bila kami dah berpecah, dalam kumpulan Sugar tu, company tahu hanya akak seorang yang boleh nyanyi. Di antara ketiga tu? Di antara tiga-tiga, akak seorang boleh nyanyi, dia cakap kan. So, bila pergi jumpa kat Iwan, Iwan pun test akak, okey, dia boleh nyanyi. Iwan duduk dengan arwah bapa akak, dengan company, cari nama yang sesuai untuk jadikan penyanyi dangdut ni. Sebab tak nak carrykan apa tu? Aisyah tadi tu. Ya, macam kalau Aisyah Anur penyanyi dangdut, kok tak sesuai ni. Aisyah Anur penyanyi dangdut, tak sesuai kan? Jadi bila macam tu, Iwan tanya, nama bapa apa? Nama bapa akak Osman. Tak kena pula nama mak akak Fatimah. Kan? Aku tanya nama nenek. Nama nenek Ani. Nama tu Mayuni alias Nayuni. So dia letak Ani Mayuni. Itulah jadinya. Sekarang ni yang popular tu bukan akak dia, atau dengan nenek akak dia. Kita nak throwback lah juga sikit pembabitan Kak Ani dalam industri sini. Bagaimana permulaannya? Ya Allah, panjang cerita. Kalau cerita, Dik, 3 hari 3 malam tak habis. Kejap, bagi pagi. Balik dulu. Jangan kena masuk longkang, please. Matilah dah. Aduh. Aku kena belanja jugalah ni. Okey, Kak Ani. Sambung cerita di balik. Okey, sambung. Akak bermula dari pertandingan Bintang HMI. Tahun 1995. Akak antara finalis bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dari situlah bermulanya kerjaya akak. Selepas habis finalis tu, akak dilamar oleh FMC untuk buat album berkumpulan Sugar. Starting dengan Sugar dululah. Tapi sebelum starting dengan Sugar, akak ada satu album solo buat Unplug di bawah Incitec. Tapi tu album tu dijual di Indonesia. Lagu-lagu Poppy Mercury, arwah mendiang Poppy Mercury. So akak bawa balik buat Incitec. Buat Unplug version lah. Unplug version. So lepas tu baru akak sign kontrak dengan FMC berkumpulan Sugar. Sugar ada satu album saja. Lepas tu berpecah. Ada yang kahwin, dia orang kahwin, aku je tak kahwin, Dik. Masa tu. So kontrak dengan syarikat rakaman masih ada lagi. So dia orang sambung kontrak solo. Itu yang buat album Ani Mayuni Terang Bulan. Tapi sebelum akak masuk Bintang HMI, akak ada masuk Asia Bagus.
Okey. Asia bagus dulu 90 dalam tahun yang sama. tahun Tahun yang sama. sama. Macam kira Asia bagus tu dalam bulan 8 ke bulan berapa? HMI ujung tahun. Oh, okey. So selepas itu barulah start. Barulah start bermula kerjaya Kak dalam secara profesionalnya kat sini. Daripada menyanyi akak jadi pelakon. Okey. Akak berlakon filem, berlakon siri, teater pun akak pernah, mengacara pun akak pernah macam tu. So macam batu loncatan lah untuk akak kan? Ya, sebagai satu platform tu, akak cuba semua yang berkaitan dengan bidang seni. Okay, kali kita nak take fast sikit lah. Penat kan? Penat juga kan? So- Ni exercise ni. Dia dah lama tak main kan? So nak tanya juga lah dengan Kak Ali sikit pasal kumpulan Sugar tu. Okey. Yang akak dapat tahu album tu sampai ke Korea tau. Ya ke? Iya. Okey. Album Sugar tu dijual sampai ke Korea. Hebat. So macam dulu kan bila kita cakap pasal penyanyi dangdut ada satu stereotip Yes. macam pandangan perspektif negatif daripada orang ramai kan. So macam Kak Aini bila dah involve dalam bidang itu, dalam genre itu, mungkin Kak Aini boleh kongsi sikit lah sepanjang hampir 18 tahun kot Kak Aini involve dalam bidang nyanyian. Mungkin Kak Aini boleh share sikit lah pandangan negatif itu. Negatif akak tak tahu sebab kalau akak dalam industri muzik akak tahun ni dah 27 tahun. Tak semua orang mengatakan dangdut tu tidak bagus. Kan? Sebab rata-rata akak buat show, rata-rata semua semua menanti-nantikan dangdut tu. Mungkin kadang-kadang ada orang nampak dangdut tak bagus dari segi gelik, nampak lucah orang kata kan. Sebenarnya dangdut tu tak lari pada gelik. Okey. Tapi gelik tu yang gelik macam mana yang orang nampak, kakak tak tahu apa yang dia orang nampak lucah. So far selama akak buat persembahan gelik tak ada pula orang kata lucah itu kan. Tapi bila segelintir artis dangdut yang buat tarian itu yang nampak lucah, jadi dia akan cop semua artis dangdut tu yang tidak. Kalau nilai setitik Yes. Itu yang rosak susu sebelahnya. Tapi so far kalau Kak Ani sendiri ke mana-mana pun bila akak cuba tak nak gelik, suruh orang, Ani kenapa tak gelik? Gelik lah ni. Tak feel. Dia tak lagi. So far tak ada apa-apa masalah pun. Sebab kita perform mengikut lagu kita dan kita tahu garis panduan dia lah. Kan macam mana. Tapi masa kelahirannya akak macam ada jugalah penyanyi-penyanyi dangdut yang lain yang hebat juga. Ada Mercy Dayu, ada Emelina, Ashida, semua kan. So persaingan ketika itu adakah sama macam persaingan dalam GV sekarang ni? Tak, beza dia macam ni. Memang kami adalah forte dangdut. Tapi setiap artis dangdut kalau korang perasan dia ada dia punya tersendiri. Ya ke? Yes. Kau boleh tahu kalau yang ni suara ni Kak Emelina, itu Kak Emelina. Ini Masih Dayu. Suara kami sebenarnya tak sama tau. Okey. Tak ada macam penyanyi pop yang semua nak jadi macam Siti Nurhaliza. Ya. Perasan tak? Kan? Tapi penyanyi dangdut walaupun boleh dikira dengan jari, tak ada pun yang siapa nak jadi macam Emelina. Semua nak ada identiti. dia ada identiti sendiri. Macam Kak Long dia tak bergelek sangat, Emelina. Kak Ayu orang tahu dia 95 darjah sana. Tapi Anima Yuni dia orang tahu macam mana pula di atas pentas dia macam mana. Okay. Syida pula macam mana orang tahu. Haiza pula dia macam mana. Kami masing-masing ada identiti kami sendiri. Okay. Sebab tu orang tahu macam penyanyi dangdut walaupun boleh dikira dengan jari, dia ada identiti dia. Biarpun orang kata tak bagus, malu dangdut tu, alah muzik kampungan. Tapi pada akak, kami penyanyi dangdut, kami rasa bangga sebab setiap show mesti dia orang selit dangdut. Setiap show mesti selit dangdut. Sampai kami antara artis dangdut bagi-bagi, kau boleh tak ambil show ni? Kadang-kadang sampai ada penyanyi pop, tolaklah show sikit kat kita orang. Bukan kami tak nak tolak, tapi pihak penganjur nak artis dangdut. Faham? Sampai ada artis pop pun buat show menyanyi lagu dangdut. Tapi nak buat album dangdut kau malu. Kami selalu show, kalau Sabah Sarawak tu selalu show fun fair. Okey. Show fun fair dia nak rock atau dangdut saja. Masuklah tiket sampai orang pecah-pecah pagar ni. Rock dengan dangdut je dia orang nak. Pergi artis pop, kau masuk fun fair pun kau nyanyi lagu dangdut. Pada akak muzik tu jangan dianaktirikan. Muzik tu adalah universal.
Mana-mana pun boleh. Kau tak boleh kata ni Malaysia punya, yang ni seberang punya. Ni tak ada. Siapa-siapa boleh bawa lagu tu. Tapi pada anak-anak muda jangan malu untuk bawa lagu dandut sebenarnya. Dandut tu untuk cari makan tau, Dik. Sampai sekarang boleh survive. Alhamdulillah. Amin. Amin. So adakah macam daripada sekolah dia makan ni macam dia memang ada sisi tu dia penyanyi ke tak ada? Sebab dia kat sekolah, akak ni ahli sukan. Oh, tu memang bola jaring apa semua tu. Sebab akak kat Penang, akak adalah olahragawati termuda tau. Okey. Olahragawati akak lawat, akak kalahkan Form 6 Wow. kat Penang. Sebab akak more to long distance. 800, 400, 4x4, 4x2. Balapan lah. Balapan. Semua balapan. Push. Memang sampai bila akak tukar sekolah kat KL, cikgu akak bagi akak sekolah projek kat Shah Alam. Okey. Masuk sekolah sukan, tapi akak tak nak sebab akak tak biasa duduk asrama. Tak biasa berpisah dengan mak bapak. Akak ni tak boleh. Jadi menerangkan macam tu, mak bapak terpaksa bagi sekolah harian biasalah. So dekat sekolah harian tu lah, bila akak sampai kat KL ni, banyak sekolah ni, sekolah kat Lembah Keramat ni banyak buat pertandingan nyanyian. Oh. Akak saja cuba-cuba jadi Yang macam keseni seronok. kebudayaan tu lah. Kebudayaan dia macam best lah masa tu. Lagipun sekolah Lembah Keramat ni banyak artis kat situ. Zahid ada, Chef A to Z ada, adiknya Wan Hawa ada, Lan Crystal kat situ. Nona Manis kat situ. Jadi banyak artis. Jadi macam okeylah, seronok lah, banyak sangat bertanding kan. Saja suka-suka, seronok. Lepas tu dilamar oleh Adinda Amiro untuk buat album. Okey, dari situ lah. Dari situ. So bila dah ada orang kata ada peluang macam tu, so Kak Ani pun dah nak involve ke bidang itu, penerimaan arwah mak dengan arwah ayah Kak Ani. Arwah mak akak dengan bapak akak ni sangat sporting. Diorang ni ikut apa yang anak ni. Kalau hang nak capai arwah bapak akak, bagi akak dua pilihan. Masa tu akak dengan aktif sukan, lepas tu dengan malam nak kena pergi studio masuk vokal. Bapak kata tak boleh ambil sekali. Hang kena pilih salah satu. Okey. Dia kata belajar ni tak boleh tinggal lah. Belajar kena belajar lah. Okay. So antara sukan atau nyanyian, mana yang hang nak? Okey. So bila duduk balik aku cakap, sukan penat, nak kena praktis setiap hari kan. kena latih hari-hari. Menyanyi tak penat kan? Tak penat tu. Menyanyi tak penat. Kita kalau 2-3 pagi pun kita dah risau. Okey, nyanyi pada akak tak penat lah. Dan menyanyi tu fun lah, pada akak seronok. So akak pilih menyanyi. Okey. Sebab tu akak dropkan sukan akak. Okey. Tapi bila dah jadi penyanyi kan rupanya jadi ahli sukan pun boleh popular, Dek. Kan? Sekarang ahli sukan kaya raya, Dek. Kalau tahu jadi ahli sukan je lepas tu. Tak payah pergi berlawan pun dapat duit. Kan jadi coach apa kan. Itulah. Tak Yalah apalah. masa tu kita muda macam kita tengok dunia glamour ni macam wow, best. Dan zaman tu pun orang jumpa artis pun susah kan. Betul. Kalau sekarang ada IG apa semua. Dapat surat berguni-guni. Seronok. Pernah ke? Pernah. Oh. Jangan, akak dah pernah merasai zaman tu sebab zaman tu kita ada kaset. Kaset lagi tau. Ada CD. Lepas tu orang nak peminat yang nak berhubung dengan kita bagi nombor office syarikat rakaman kita. So kita kalau kita tak ada show, tak ada photoshoot, tak ada shooting, every day kena datang ke syarikat rakaman. Ada satu office untuk setiap artis lah. Nanti orang call, dia cakap siapa Ani, kita sembang Ani. Ada surat-surat, mana setiap hari kena balas surat. A&R manager Pakai tangan lah. Yes, A&R manager dengan PR ada nanti, surat kau ada berlambak ni sini, datang. Itu yang berguni-guni tu. Ya, buka-buka, pom, bedak dia habuk. Wangi. Itu zaman dulu. Dan peminat suka memberi, ada yang bagi cincin lah, bagi apa. Macam kakak cakap, pernah kami buat promosi dekat Warta Selayang. Dengan nyanyi-nyanyi pop, orang bagi setrika adik kakak. Dapat setrika. Okay, barang-barang yang pelik yang Kak Ni pernah dapat? Tolong. Ya, selain pada setrika tu kan. Akak selalu show dekat Fun Fair Sabah Sarawak. Setiap kali show Fun Fair, bawa balik bear, teddy bear. Paling akak pernah dapat teddy bear paling besar-besar akak ni. Lagi besar. Terpaksa beli lagi satu seat kapal terbang untuk teddy bear tu. Ya. Mudahnya. Jadi bila akak masa tu penuh teddy bear orang bagi, peminat-peminat bagi. Saya simpan lah. Macam tu.
Okey Kak, Ya. bila kita cakap pasal rumah tangga kan, mana ada rumah tangga yang tak pernah ada masalah. Pasti ada masalah. Pasti ada. Kan, so macam Kak Ani sebelum ni pun pernah share juga Betul. pasal masalah rumah tangga Kak Ani. Betul. Kena ada pengalaman. Betul. Kan, mungkin Kak Ani boleh share sikit lah pengalaman Kak Ani ataupun atau orang katanya masalah keganasan dalam rumah tangga. Macam ni tau, sebabnya dalam rumah tangga kita kalau ambil kursus kahwin pun, ustaz tu akan cakap setiap 5 tahun perkahwinan akan badai pertama sampai. Okey. Masuk 10 tahun badai kedua sampai. Kalau kita dapat melepasi setiap tu, kita akan merasai kemanisan dia. So sebab tu bila akak tak lari lah, sebab kita ni public figure kan. Bila hal-hal rumah tangga macam ni terjadi, dapat dihidu oleh kawan-kawan media kan. Pada akak tak pernah terdetik sekali pun dalam hati walaupun aku nak bercerai. Kan? Tapi bila fikir-fikir balik kesilapan tu bukan hanya sebelah pihak. Dua-dua belah pihak. Pihak akak pun ada buat kesilapan juga. Sebab ialah kadang-kadang kita rasa kita dah mengenali pasangan kita tau. Tapi sebenarnya tidak tau. Dalam waktu 5 tahun tu, orang kata kalau kau bercinta 10 tahun pun belum tentu kau kenal dia. Bila kau dah duduk satu rumah and then baru you know the true colour is. Betul. So bila dah fikir macam tu, kita dah duduk satu rumah, dia fikir dia boleh terima kekurangan aku, kenapa aku tak boleh terima kekurangan dia? Okey. Takkan kita nak semua benda perfect kan? Macam mana kita bercinta, I nak perfect macam ni. Tapi kalau rumah tak boleh macam tu. Kita tak boleh you nak perfect seperti mana kau bercinta. Lain. Bohong kalau orang kata boleh macam tu. I percaya bohong. You pasti akan ada bergaduh. Kecil-kecil, simpan-simpan lama-lama jadi besar. Jadi kami ambil itu sebagai satu iktibar akak sebagai suami isteri. Next time ada apa-apa kita jangan simpan. Jangan pendam. Jangan pendam. Cakap je terus terang, lepas je. Sebab lepas kita gaduh, habis-habis macam tu je. Habis kalau kita tak mendam, kita melepaskan, tapi pasangan kita tak boleh nak menerima apa yang kita kata, macam Sebab mana pula? macam akak, sebab yang jadi kes besar tu sebab terlalu memendam. Dia pendam, akak pendam. Sekali meletup, gunung berapi. Gunung berapi, dek. Itu jadinya. Dan itu sebab bila kita selalu lepas, dia dah faham, oh yang ni suka lepas, jadi aku pun kena macam tu. Jadi kita boleh faham. Sebab nak membina nahoda dalam satu rumah tangga. Macam Raf, mak bapak Raf dah bagi satu undang-undang macam ni. Okey. Pasangan Raf tu, mak bapak dia dah bagi undang-undang macam ni. Dua keluarga yang berbeza. Ya, bila kita kahwin, dia nak cara mak bapak dia, ni pun nak cara mak bapak dia. Tak boleh. Jadi dia nak bina dia punya undang-undang tu, memang akan ada pertelingkahan. Okey. Itu yang sebenarnya akak belajar lah daripada kesilapan kat situ. Bila dah jadi situ, baru akak rasa kemanisan tu, baru kita nampak kenapa mak bapak kita makin tua, makin sweet. Walaupun bergaduh pun tetap sama lah. Cakaplah kau, cakaplah aku. Dah tak ada rasa apa dah. Sebab dah tahu dah. Itulah yang sekarang akak rasai. Tu. Okay, last question. Macam tahu Kak Anis punya anak sebelum ni pun ada facing masalah bully kat sekolah. Bully, yes. So sebagai seorang ibu yang kata anak menghadapi situasi itu kan. Yes. Dan situasi Sampai bully ini kalau tengok kalau tengok daripada dulu sampai sekarang tak kesudahan. Betul. Sampai sekarang walaupun pihak nazir sekolah dah dapat tahu budak-budak tu dah mengaku yang diorang buat bersalah. Tapi tak ada seorang pun mak bapak datang yang minta maaf. Ya. Ya. Tak ada seorang pun mak bapak datang minta maaf. Pihak nazir sekolah dah telefon Kak. Okey Puan Ani, saya dah jumpa setiap budak-budak dan diorang dah mengaku. Sekarang ni Puan Ani nak macam mana? Nak diorang mengaku kat depan sekolah ke atau datang minta maaf kat Puan Ani? Okey. Kak cakap macam ni. Tak perlu nak minta maaf kat saya, diorang dah mengaku pun saya dah rasa lega. Okey. Cuma minta diorang cerita yang benar pada mak bapak diorang. Budak-budak tu lah. Minta diorang cerita yang benar pada mak bapak diorang. Sebab mak bapak diorang tak ada seorang pun datang minta maaf kat saya. Maknanya anak-anak dia tak beritahu bapak dia lah. Tak adalah. Kan kalau ni lagi mak bapak dia tengah dia baca, mak bapak dia sendiri tahulah. Tengok tu. Kan. Sebab pada akak kesan pada budak yang kena bully ni sampai sekarang anak akak pun tak ada nak salahkan dia. Dia sesekali kadang dia rasa nak marah, dia marah, dia memberontak. Dia macam tu tau. Kalau ikut pihak sekolah minta dia bawa pergi psikiatri. Nak jaga. Sebab budak dalam kena bully ni dia punya mental kadang-kadang kacau lah. Kacau juga. Dia bukan kena bully yang jenis torture, suruh buat. Biasanya kena tumbuk, mulut masuk sampai dia tutup hidung sampai tak menyafas. Dia kena sampai tu. Memang ada bekas lebam. Kami pergi ke HKL memang berbekas. Sampai yang akak berani ambil tindakan, akak telefon setiap kawan-kawan yang ada pada malam tu, dia mengaku betul Umi. Dia kena macam ni, kena ni macam ni, macam ni. 2-3 orang kawan dia mengatakan. Tu akak terus buat report polis, ambil gambar apa semua. Kalau boleh akak tak nak interferekan dengan kawan-kawan media kita. Akak nak selesaikan cara baik kat sekolah, nak jumpa. Sampai ke sudah nak jumpa pengetua bersusah, lalas kawan media telefon Ani macam mana?
tak apalah kau tolong aku lah, aku dah tak tahu, aku tak daya. Akak setiap malam menangis. Macam mana aku nak selesaikan anak aku kat sekolah, makan dalam store. Macam dia pula yang buat salah. So sekarang akak pindahkan di sekolah harian biasa. Alhamdulillah, biarlah depan mata kita kan. Kepada akak, pada anak-anak yang kena buli sana, jangan pendam. Jangan takut untuk bersuara. Sebab kalau you tak bersuara, efek pada dalaman kita tu. Nanti efek pada kita, cerita yang sebenarnya. Pada mak bapak pula, bila anak-anak cuba nak bercerita, tolonglah dengar. Jangan, kadang-kadang masa akak mula-mula dia cuba cerita, alah tu biasa loh, tu biasa. Sampai akak tak nak terlalu manjakan. Okey. Tapi sampai dah naik tangan, sampai anak kita dah lebam-lebam, takkan sampai anak kita tak bernyawa kita nak buat macam tu, Dik. Kalau boleh jangan sampai terlambat. Bertindak sebelum terlambat. Itu je. Jangan takut untuk bersuara. Okey, baik. Semoganya semuanya beransur baiklah kan. Dah tengah sekolah dah pun. Ya, sekolah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Dan dari dia punya kemurungan dah ada kurang ke tak? baru ni kat sekolah cikgu kan ada cikgu kaunseling. Okey, kaunseling. Patutnya anak akak kena pergi ke bahagian psikiatri lah untuk pergi psikiatri, kena hantar dia. Tahu dia kemurungan. Tengok daripada dia punya ujian Ada kesihatan test, dia, ada dia test. adalah pelajar yang kemurungan. Padahal kat rumah dia okey main gitar, tak tahu, kita tak tahu Dia dalaman dia. memendam kot. Kita tak tahu dalaman dia. Okey. So akak cakap kita ambil satu time, Along kena luahkan. Tak apalah, cakaplah apa kan. Ya. So Umi bukan doktor, Umi tak tahu kan. Sebab mungkin dia simpan apa yang dia teringat ke. Kadang-kadang kan kita benda yang mengganggu kita yang dulu Mengimbau tu. telinganya. Itulah tak tahulah macam mana. Tapi dari segi pelajaran, Alhamdulillah seorang pelajar yang cemerlang lah dia. Alhamdulillah. So, dah balik dah ni. Sebab I nak kena belanja makan tadi. Sebab I kalah. Tapi sebelum pergi belanja makan, Okey. nak minta Kak Ni bagi ucapan kepada peminat Kak Ni. Okey, akan ucapkan terima kasih pada semua peminat MH. Okey, sentiasa memberi sokongan pada artis-artis Malaysia. Kalau tak bagus, you all DM senyap-senyap bagi tahu apa yang bagus dan tak bagus. Janganlah kita kan orang Melayu. Budaya kita kalau nak menegur tu ada cara dia. Okey. Kalau bagus, you all war-warkanlah sampai ke luar negara. Macam tu. Yang penting dari dulu memang ku suka. Hanya dirimu jual mahal. Sekarang kau nyatakan cinta. Mimpi apa semalam. Sedap, sedap nikmatnya cinta. Gelak sikit. Rindu, Oh. rindu karena kamu. Sedap, sedap berbagi kasih. Itu dah. Thank you pada semua kru-kru MH yang sangat sporting. Okey. Sudi menjemput Kak Ani. Share lifestyle Kak Ani bersama semua peminat-peminat MH. Yes, Okey.